Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English for att vi kan gå med i NATO. Och sen kan man fråga, ska Sverige... بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada kali ini kita akan membuat sedikit ulasan berkaitan dengan isu semasa di peringkat antarabangsa yang berlaku sekarang ini, yang viral, yang heboh-heboh di dunia sekarang ini, berkaitan dengan seorang ahli politik daripada Sweden yang cuba membakar Al-Quran. Dan dia telah pun melakukan perkara ini banyak kali sebenarnya, tapi kali ini dia melakukannya di depan kedutaan Turki di Sweden dan mendapat fokus media antarabangsa. Jadi kita saksikan dahulu dia punya berita di TV3, di channel TV3. Ya, kita lihat dulu berita berkaitan dengan hal tersebut. Tindakan ahli politik anti-imigran Denmark Sweden Rasmus Paludan membakar Al-Quran mencetus kemarahan umat Islam. Paludan, pemimpin berhaluan kanan parti Hardline, meraih permit polis bagi mengadakan demonstrasi bertujuan bagi menentang Islam. Tindakan biadab itu dilakukan di hadapan kedutaan Turki di Stockholm dengan kawalan polis. Tidak cukup dengan itu, Paludan turut mengeluarkan kata-kata kesat menghina Islam dan imigran di Sweden. Tindakan Paludan mengundang kemarahan orang ramai dengan kira-kira 100 orang berkumpul di lokasi berdekatan bagi membantah dan mengecam tindakan Paludan. Ini bukan kali pertama Paludan bertindak sedemikian. Malah beberapa insiden membakar Al-Quran turut dilaporkan berlaku sejak tahun 2019. April tahun lalu, Paludan mengumumkan akan melakukan jelajah membakar Al-Quran dalam bulan Ramadan, sekaligus mencetuskan rusuhan di seluruh Sweden. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita dah tengok berita daripada TV3 berkaitan dengan isu terbabit. Dan kali ini saya bawa tuan-tuan melihat satu video lagi yang lebih clear, jelas, panjang sedikit berkaitan dengan isu ini di tempat kejadian, bagaimana beliau membakar Al-Quran itu sendiri. Ini kita lihat dahulu. Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English för att vi kan gå med i NATO. Och sen kan man fråga, ska Sverige...
Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok tadi video sebentar tadi, berlaku bukan rusuhan, satu protes lah terhadap apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini, ya. Dan kalau kita tengok betul-betul tadi, dia bakar kopi satu cetakan, mungkin terjemahan, kalau kita perhatikan saya dapati semacam bukan tulisan Arab, bukan Al-Quran yang bertulisan Arab, tapi mungkin terjemahan daripada bahasa Arab. Kalau kita tengok betul-betul lah, sama ada di Quran ataupun bukan, tapi dia mendakwa dia membakar Al-Quran. Jadi kita iktibar dia sebagai Al-Quran lah, tapi bila kita tengok daripada jauh tu nampak macam bukan bertulisan Arab. Jadi kita tengok dahulu siapa orang yang membakar Al-Quran ni, siapa dia. Kita kenal individu ni dulu. Dia adalah Rasmus Paludan. Saya dapati dia punya maklumat ni daripada Wikipedia. Rasmus Paludan, nama dia Rasmus Paludan, dan Rasmus Paludan ni is a Danish Swedish politician. Dia seorang ahli politik Denmark, Sweden, lawyer and far right extremist. Dia seorang lawyer yang berguam dan pelampau yang berhaluan kanan. He is the leader of the far right Danish political party. Dia juga adalah ketua bagi parti politik Denmark yang berhaluan kanan, iaitu Stramkurs, ataupun kita translate ke bahasa Inggeris sebagai hardline, ataupun bahasa Melayu kita sebagai garis keras, which he founded in 2017, yang dia sendiri asaskan pada tahun 2017. Paludan has held several events in which the Quran was burned. Dan Paludan telah melakukan beberapa event, beberapa aktiviti ni yang di mana dia membakar Al-Quran, leading to counter protest, some marked by violence and burning of cars. Jadi menyebabkan tindak balas daripada orang-orang Muslim di sekitar itu, menyebabkan mereka protes, dan berlakulah apa yang dikatakan oleh Wikipedia sebagai violence dan pembakaran kereta. Dan biasanya Paludan ini dia akan pergi ke kawasan-kawasan yang ramai orang-orang Muslim di situ ataupun imigran. Dia dikenali sebagai anti-imigran juga di sana. Jadi biodata ringkas yang saya dapat daripada Wikipedia mengenai Rasmus Paludan ini, dia born January 2, 1982. Jadi dia lahir pada tahun 1982, 2 Januari. Sekarang kalau kita hitung umur dia tahun 2023, dia berumur 41 tahun. Dia dilahirkan di North Zealand, Denmark. Parti dia hardline lah, Stramkurs bahasa Swedennya, atau bahasa Melayunya sebagai garis keras. Nationality Danish, Swedish, Denmark, Sweden. Bapaknya mendapat kerakyatan Sweden. So parent dia nama Thomas Polvald. Berkurang lah bunyi macam tu, Thomas Polvald. The siblings, dia punya adik-beradik, Tan Paludan dan Martin Paludan. Education, pendidikan dia Copenhagen University, 2001-2008, Elsinore High School, 1997-2000. So organisation founded Hardline. Dia punya organisasi yang dia asaskan Hardline lah, Stramkurs tadi tu, garis keras. Sebelum kita masuk kepada hadis Nabi ni berkaitan dengan sejarah Kisra, apa yang kita nak kaitkan dengan isu semasa ini adalah Paludan ini pernah melakukan pelbagai event, pelbagai program membakar Al-Quran di merata-rata tempat, dan dia adalah seorang YouTuber sebelum ini. Ya, apa yang saya dapat maklumat, dia adalah seorang YouTuber yang aktif membuat aktiviti-aktiviti pembakaran Al-Quran di merata tempat dan dimasukkan ke dalam channel YouTube beliau. Kemudian selepas daripada itu, dia pernah juga ditangkap selama 14 hari di dalam penjara di Denmark akibat daripada dia punya kenyataan perkauman beliau. Kemudian pernah juga deport ataupun dihantar balik oleh Perancis akibat daripada peristiwa-peristiwa yang dia lakukan sebelum itulah. Jadi Paludan ni memang ada banyak kes lah. Memang ada banyak kes, memang banyaklah isu-isu yang dia timbulkan. Jadi kalau kita tengok dalam video tadi, dia dikelilingi oleh polis. So dia memang minta permit
dia memang minta kebenaran kerajaan Sweden untuk melakukan perkara itu, dan dia mendapat permit. Sebab itulah kita tengok dia dikelilingi oleh polis menjaga dia sebab dia ada permit. Jadi polis tak akan tangkap dia lah. Dia memang sah di sisi undang-undang Sweden untuk melakukan aktiviti itu. Jadi dia membakar di atas kebebasan bersuara. Jadi kebebasan bersuara tidak dapatlah kerajaan Sweden untuk ambil tindakan kerana dia menggunakan alasan sebagai kebebasan bersuara. Sebab itulah Turki, kalau kita tengok Turki, sekarang tak panggil lagi Turki kalau kita tengok berita akan sebut nama Turki sebagai Turkiye, sebab Turki dah ubah nama mereka kepada Turkiye, bukan lagi Turki Kalau sebut bahasa Inggeris Turkish kan. So kalau Turkish ni orang akan confuse lah, sebab Turkish juga dia merujuk kepada ayam Belanda kan. Jadi mereka telah ubah kepada Turkiye. So kita sebut Turkiye lah. So Turkiye telah membantah Denmark, telah mengecam Denmark, termasuk Malaysia. Perdana Menteri kita telah membantah dan mengecam Denmark kerana ini telah melangkaui, bukan lagi sebagai kebebasan bersuara, sebab setiap sesuatu mesti ada limit, mesti ada border dia. Apabila kamu dah melampaui border sesuatu itu, maka itu bukan lagi kebebasan bersuara. Sama juga kalau Sweden, kita menceroboh Sweden, Sweden juga ada border. Kalau kita ceroboh Sweden, itu bukan hak kebebasan kita untuk menceroboh sesuatu negara kan. Dia mesti ada border. Bila kita melebihi border, itu telah melampaui batas, perlu diambil tindakan dan kecaman. Jadi Turki telah membatalkan lawatan Menteri Pertahanan Sweden yang nak melobi Turki untuk mereka join NATO. Lebih kurang begitu dia punya berita dia. Semua orang boleh simak balik lah dia punya fakta tu. Jadi nak cerita di sini, saya nak kaitkan dengan kejadian sejarah yang telah berlaku sebelum ini di zaman Nabi SAW, dan mukjizat Nabi SAW berkaitan dengan orang-orang yang seperti ini. Sekarang dia membakar Al-Quran, mengoyak Al-Quran dan membakar Al-Quran. Tetapi pada zaman Nabi SAW tidak berlaku itu. Cuma ada seorang raja, iaitu Raja Parsi, Kisra, pembesar Parsi, telah mengoyak surat Nabi SAW. Itu surat Nabi yang dibakar koyak ini, poldan bakaran koyak ini adalah surat Allah, Al-Quran. Yang Kisra koyak itu adalah surat Nabi. Jadi apa kesudahan kisah, apa yang berlaku kepada Kisra selepas dia koyak surat Nabi ni? Okey, itu yang saya nak bawa cerita kita pada kali ini. Baik, kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW, hadis ini hadis sahih, boleh simak dalam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini hadis berkaitan dengan Nabi doa kerajaan Kisra supaya dikoyak-koyakkan kerajaan Kisra ini. Hadis ini riwayat daripada An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi ila Kisra fa amarahu an yadfa'ahu ila azimil bahrain azimul bahrain ila Kisra falamma qara'ahu Kisra madzaqahu fahasibtu anna ibn al-Musayyab qala fada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumadzaqu kulla mumadzaq. Baik, kita tengok apa makna hadis ini. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diberitakannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Kisra, iaitu Raja Parsi, dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada pembesar Bahrain yang akan menyampaikannya kepada Kisra. Setelah dibaca oleh Kisra, dikoyak-koyaknya surat itu. Menurut dugaan saya di situ ialah Ibnu Syihab, salah seorang perawi hadis ini. Kalau kita tengok di hadis tadi, kita patah balik dia tengok di anak panah itu Ani bin Syihabin. Inilah yang dikatakan saya tu yang dimaksudkan dengan saya itu adalah Ibnu Syihab. Jadi Ibnu Musayyab mengatakan, lalu Rasulullah SAW mendoakan supaya mereka dikoyak-koyak pula, yakni kerajaan mereka lah, yakni kerajaan Kisra dikoyak-koyakkan. Jadi moral daripada kisah Kisra ini, Kisra telah dibunuh oleh anaknya sendiri dan kerajaannya runtuh dan tidak bangun-bangun lagi sampailah hari ini. Kalau kita tengok Parsi sekarang ni adalah Iran lah.
Iran itu adalah Parsi dahulunya, kuasa besar dunia. Dahulu dikenali sebagai kuasa besar dunia, bersama dengannya adalah Rom. Kalau kita sebut dulu kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Kalau sekarang kita ada Amerika, kita ada China, kita ada Russia dan sebagainya. Tapi pada zaman dahulu ada dua kuasa besar dunia, itu Rom dan Parsi. Jadi Parsi ini Nabi kata akan dikoyak-koyakkan dia punya kerajaan. Nabi doakan sebab dia koyak apa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni koyak surat Nabi, bukan koyak surat Allah, bukan koyak Al-Quran, ni koyak surat Nabi. Jadi Nabi doa dia supaya Allah koyak kerajaan. Jadi Kisra mati dibunuh oleh anaknya sendiri dan kerajaannya runtuh sehinggalah pada hari ini menjadi Iran. Sekarang Syiah Iran sekarang ni. Sebelum itu Ahli Sunnah. Jadi sekarang dah berubah menjadi Syiah. Itu cerita lain lah. Jadi hadis ini boleh kita rujuk dalam Sahih Al-Bukhari jilid 6 muka surat 2651. Dan saya juga nak bawakan satu hadis lagi yang bersangkutan dengan Kisra juga, berkaitan dengan hadis tadi juga. Dia ada rentetannya. Jadi hadis Nabi SAW yang saya nak bawa ni adalah sebuah mukjizat yang boleh kita lihat pada hari ini telah berlaku. Apa dia? Saya bacakan dia punya matan dia. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisaru fala Qaisara ba'dahu walladhi nafsi biyadi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, idza halaka Kisra, apabila telah hancur atau telah musnahlah Kisra, ini pembesar Parsi tadi ni, fala Kisra ba'dahu, maka tidak ada lagi Kisra selepas daripada tu. Lepas daripada dia tidak akan ada lagi Kisra, kata Nabi, tidak akan ada lagi pengaruh dia. Wa idza halaka Qaisaru, apabila telah hancur dan musnah dan musnah Qaisar. Qaisar yang dimaksud di sini adalah Qaisar Rom. Ya, Qaisar Rom Timur yang di sebelah Turki sekarang ni lah. Dulunya Byzantine, ya. Kerajaan di Konstantin, kerajaan Byzantine. Fala Qaisara ba'dahu, maka tidak ada lagi Qaisar Rom selepas daripadanya. Jika musnah Qaisar Rom, maka tidak ada lagi Qaisar yang akan bangkit, yang akan ada selepas daripada dia. Walladhi nafsi biyadi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Dan demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, latunfaqanna kunuzuhuma, pastilah khazanah kedua-dua kerajaan ini akan diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang Islam akan menguasai Rom dan Parsi ini, dan khazanah-khazanahnya akan digunakan untuk kegunaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita melihat sekarang dah tidak lagi kebangkitan Rom. Kita tidak kenal kerajaan Rom dah sekarang. Kerajaan Rom sudah tidak wujud lagi, kerajaan Parsi pun sudah tidak wujud lagi. Jadi kita boleh lihatlah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini dalam syarah Muslimnya, apabila dia mengatakan bahawasanya daripada Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama selain daripada Imam Syafi'i mengatakan apabila Nabi sebut izah halaka Kisra, ini apabila telah hancur musnah celakanya Kisra ini, fala Kisra ba'dahu, maka tiada Kisra selepas daripada itu. Maksudnya adalah Iraq. Ya, Iraq. Maksudnya adalah kekuasaan Kisra di Iraq tidak ada lagi. Iraq dulu di bawah kuasa atau penjajahan Parsi, Iran. Tapi Iran belum wujud lah Iran waktu tu, jadi Parsi, di bawah kekuasaan Parsi. Jadi tidak ada lagi kekuasaan, sebab orang Arab di kawasan itu kan pergi ke Iraq dan sebagainya. Jadi kawasan Iraq itu tidak lagi akan dikuasai oleh Kisra. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut idza halaka Qaisar, tiada lagi Qaisar Rom, maka fala Qaisara ba'dahu, maka tiada lagi Qaisar Rom selepas daripada itu, maksudnya adalah Syam. Penguasaan Qaisar Rom di Syam tidak akan ada lagi selepas mereka hancur dan jatuh. Walladhi nafsi biyadi, seterusnya. Ini adalah tafsiran-tafsiran ulama lah. Apabila kita lihat, dia memang betul-betul terjadi. Jadi kita ambil iktibar daripada apa yang Nabi SAW ceritakan ini. InsyaAllah orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah SWT kepada agama Allah SWT ini akan mendapat pembalasannya. Dia bakar kita Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia juga akan dibakar di dunia ni. Kalau tak di dunia, pastilah di akhirat nanti. Seperti mana kita lihat orang yang melukis kartunis yang melukis kartun Nabi SAW itu, mati terbakar dalam kereta
ya, ketika dia itu telah dijaga oleh guard dan sebagainya, oleh polis dan sebagainya untuk keselamatan dia, tetapi masih lagi Allah SWT mengazab dia dan mati dalam cara begitu, mati dalam kereta terbakar. Na'udzubillah min zalik. Jadi hadis ini boleh disemak di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari boleh rujuk hadis dan penomboran hadisnya 3121 dan Muslim 2919. Kemudian saya nak bawa lagi, kita lihat penjelasan supaya nampak jelas lagi di mana Syam yang disebut tadi. Syam kan, sebut Syam, sekarang dah tak ada Syam, ya, negara Syam tu dah tak wujud. Jadi di mana sebenarnya Syam? Kalau kita tengok, Syam itu adalah di kawasan Syria. Kalau kita tengok di sebelah sini Turki, ya, Turki itu dulu Rom, jadi dia menguasai kawasan Syria, termasuk juga Jordan dan juga Palestin. Kawasan ini disebutkan Syam. Bila kita sebut Syam, kalau kita baca sejarah, barulah kita akan terbayang di sini lah Syam. Nanti tak terbayang di mana Syam, cari Syam tak jumpa. Bukan sahaja Syria, dia luas, termasuk Syria, Jordan dan juga Palestin di kawasan ini. Kemudian kalau kita tengok di sini lebih jelas di sini. Di sini Iran, sekarang Iran lah, dahulunya Parsi di sini. Jadi dia menguasai Iraq. Ini kawasan penguasaan ataupun penjajahan dia lah. Jadi kalau Turki ni di sini dikatakan Rom Timur di sini, maka dia menguasai kawasan Syria, Lebanon, Lebanon dan Palestin di sini, ya. Kawasan ini dekat Syam. Jadi dekat-dekat dan sebelah-sebelah saja. Itulah gambaran yang dapat saya tunjukkan pada kali ini, dan ulasan saya berkaitan dengan peristiwa terbaru yang berlaku di peringkat antarabangsa di dunia ini sekarang ni, tengah heboh. Jadi kita lihatlah apa yang akan berlaku seterusnya. Banyak negara-negara Islam yang menghantar protes, yang mengecam tindakan itu. Setakat ini dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.